Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran Bahasa Melayu 1 tahun 4 dalam topik kata berimbuhan awal. Imbuhan awal. Imbuhan awal adalah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan kata dasar. Jadi seperti yang boleh tengok dalam video ni terdapat 7 imbuhan awal. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan satu persatu perkataan imbuhan awal ini supaya kita lebih faham apakah fungsi, makna dan cara penggunaan yang betul untuk setiap imbuhan awalan ini. Yang pertama kita akan pelajari imbuhan awalan ber. Imbuhan awalan ber terdiri daripada 3 bentuk iaitu be, bel dan ber. Imbuhan awalan ber juga boleh bercantum dengan sebarang kata dasar. Imbuhan ber bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf R. Satu daripada huruf R tersebut akan digugurkan. Jadi antum tengok dekat dalam jadual yang disediakan, yang pertama dia ada kolom awalan ber. Kemudian ada kata dasar yang bermula dengan huruf R iaitu rasa, rehat dan juga runding. Jadi kita akan sama-sama pelajari kata dasar yang bermula dengan huruf R kemudian bercantum dengan awalan ber. Akan menjadi bagaimana cara kita nak eja? Okey. Yang betulnya adalah berasa iaitu satu sahaja R. Berehat, berunding. Kalau kita tengok dalam kolom yang terakhir, kata berimbuhan yang warna hitam tu, tulisan yang warna hitam tu adalah yang betul. Yang warna merah tu adalah ejaan yang salah. Jadi kita perlu gugurkan salah satu R. Okey, ber tadi ada R. Kemudian dekat kata dasar pun ada R kan? Rasa, rehat dan juga runding. Jadi dia akan R bertemu dengan R akan jadi 2 R dekat situ. Itu hanya perlu buang salah satu daripada R tersebut. Okey. Yang kedua, imbuhan bel. Hanya digunakan untuk perkataan ajar. Perkataan ajar apabila ditambah dengan imbuhan akan menjadi belajar, bukan berajar. Okey, kita tengok dekat bawah tulisan yang warna biru. Bel tambah ajar sama dengan belajar. Jadi imbuhan awalan bel hanya digunakan untuk perkataan ajar. Kemudian kita akan lihat apakah fungsi dan juga maksud kepada imbuhan awalan ber. Terdapat beberapa fungsi atau maksud. Yang pertama adalah melakukan perbuatan untuk diri sendiri. Okay, dekat tepi tu saya ada sediakan ayat contoh. Okay. Yang kedua, keadaan yang sudah sedia berlaku. Baju-baju yang bergosok itu dilipatnya. Yang ketiga, memiliki atau mempunyai. Contoh ayat dekat situ yang dibagi, hidup tidak berilmu adalah sia-sia. Maksudnya kat sini, hidup kita mestilah kena ada ilmu. Itu yang dimaksudkan dengan memiliki atau mempunyai. Berilmu, maksud yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah kita mesti memiliki ilmu supaya hidup kita tidak sia-sia. Yang keempat, memakai, menggunakan atau menunggang. Bapa berkereta ke pejabat. Okay, maksudnya di sini bapa ke pejabat dengan menaiki kereta. Okay. Seterusnya, mengeluarkan atau menghasilkan. Jarinya berdarah akibat terkena pisau. Saling atau berbalas-balas. Mereka masih berbual-bual di situ. Menunjukkan bahawa ada 2 orang sebab mereka atau 2 atau lebih sedang berbual-bual. Maksudnya ada kawan yang tanya, ada kawan yang jawab. Okay, dekat situ menunjukkan mereka saling atau berbalas-balas. Okay, perbualan tersebut. Bilangan atau kumpulan. Mereka berdua
akan datang ke rumah pada petang ini. Dan yang akhir sekali H, banyak. Projek itu menelan belanja berjuta-juta ringgit. Kita selalu dengar kan perkataan berjuta-juta, beratus-ratus, beribu-ribu, berpuluh-puluh. Kan? Itu menunjukkan bilangan yang banyak. Seterusnya kita akan pergi pula kepada imbuhan awalan men. Imbuhan awalan men terdiri daripada 5 bentuk. Iaitu me, mem, men, meng dan menge. Okay. Saya sediakan jadual untuk entum. Untuk entum tengok bentuk. Okey, bentuk tu adalah 5 tadi. 5 bentuk kata imbuhan awalan men. Kemudian kata dasar. Apa kata dasar yang kita boleh cantumkan dengan imbuhan awalan tadi. Dan kolom yang terakhir adalah kata berimbuhan. Contoh yang pertama, me. Kata dasar, lawat. Jadi kata berimbuhan akan jadi melawat. Begitu juga dengan seterusnya. Mem, bantu. Kemudian akan menjadi membantu. Yang ketiga, men. Dengan kata dasar didik. Dan akan menjadi kata berimbuhan mendidik. Dan yang keempat, meng. Kata dasarnya ulas. Jadi kata berimbuhannya di sini adalah mengulas. Kalau yang tu tengok dekat bawah, dia ada ganas kan? Mengganas. Dekat sini, intum tak perlu buang G, tapi dia akan menjadi 2G. Dia akan ada 2G dekat situ. Mengganas. Okey? Dan yang terakhir, menge. Di sini ada perkataan bom dan juga pos. Dan apabila bentuknya, menge, dicantumkan dengan kata dasar bom ataupun pos, akan menjadi kata berimbuhan mengebom dan mengepos. Secara ringkas yang tu boleh tengok dekat jadual ni lah. Okey, 5 bentuk tadi. Bila kita gabungkan dengan kata dasar dan bagaimana kata imbuhan yang akan terbentuk. InsyaAllah. Seterusnya, imbuhan awalan men juga membawa beberapa fungsi atau maksud. Kat sini ada 5. Yang pertama, perbuatan. Contoh ayat yang dibagi, adik mendakap bantal sebelum tidur. Maksudnya, adik tengah buat apa? Adik tengah mendakap. Tengah peluk lah bantal. Men. Men tu menunjukkan perbuatan. Yang kedua, B. Mengeluarkan bunyi. Kita boleh tengok contoh ayat dekat situ. Kambing itu mengembek apabila terkena hujan. Dan tengok ayat yang pertama, dia ada sebut penduduk kampung itu ketakutan apabila mendengar suara harimau mengaum. Mengaum dan juga mengembek adalah bunyi kepada haiwan tersebut. Seterusnya, menghala ke arah atau tempat. Kami menghilir sungai itu dengan menaiki kayak. Menghilir, dia ke arah menghilir. Ataupun kapal angkasa itu mendarat dengan selamat di bulan. So, dia mendarat menunjukkan dia menghala ke arah ataupun menghala ke tempat mana? Darat. Tempat darat, kan? Jadi, mendarat. Menghala ke arah mana? Hilir. Menghilir. Seterusnya, yang keempat, menjadi. Padi di bendang itu sedang menguning. Okay, dekat sini menunjukkan bahawa padi tadi dia jadi kuning, menjadi warna kuning. Tapi diringkaskan, letakkan dalam ayat tersebut menjadi warna kuning. Tidak. Tapi diringkaskan menjadi menguning. Bila kita dengar perkataan tu, padi di bendang itu sedang menguning, so kita tahulah maksudnya adalah padi di bendang itu menjadi kuning. Okay. Dan yang terakhir, seakan-akan atau menyerupai. Sawah padi itu melaut luasnya. Yang kedua, Razif membatu apabila ditanya oleh ibunya. Okay. Kat sini contohnya, Razif membatu, maksudnya kat sini, Razif tu dia jadi
batu. Dia jadi kaku. Dia jadi kaku apabila ditanya oleh ibunya. Tapi dia tak sebutlah Razif menjadi batu. Tak. Tapi disebut Razif membatu. Menunjukkan situasi keadaan waktu tu Razif sedang terdiam. Okay, dia macam dia tak bergerak lah. Jadi dekat situ menunjukkan situasi yang Razif menjadi batu. Bukan jadi batu biasa. Cuma dia tak bergerak je lah. Okay. Seterusnya kita akan tengok imbuhan awalan ter. Imbuhan awalan ter juga boleh bercantum dengan semua kata dasar. Contoh, ter tambah dengan baik akan menjadi terbaik. Atau ter tambah dengan ikat akan menjadi terikat. Imbuhan awalan ter bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf R. Satu daripada huruf R tersebut akan digugurkan. Jadi kita boleh tengok juga dalam jadual yang telah disediakan. Untuk imbuhan awalan ter, okay, T-E-R, dengan kata dasar yang digunakan juga bermula dengan huruf R, iaitu rasa, rendah dan juga rancang. Dan bagaimana kata berimbuhan yang akan terbentuk. Jadi dekat sini, entum kena keluarkan salah satu daripada R tersebut. Okey, perkataan dalam jadual kata berimbuhan, yang warna hitam tu adalah yang betul. Dan yang warna merah tu adalah salah. Ejaan ya, dekat sini ejaan. Yang betul adalah terasa, satu sahaja R. Bukan terasa, itu salah. Begitu juga dengan seterusnya, terendah dan juga terancang. Entum kena buang salah satu daripada R. Kemudian kita akan pelajari apakah yang dimaksudkan dengan fungsi atau maksud imbuhan awalan ter. Yang pertama, tidak sengaja. Puan Wong terpijak. Aiman tertidur. Maksudnya, Puan Wong terpijak paku. Maksudnya Puan Wong tu dia tak sengaja lah. Tak sengaja terpijak paku. Begitu juga dengan Aiman. Aiman tertidur di sofa. Di atas sofa. Kat sini menunjukkan Aiman tidak sengaja tidur di atas sofa. Tapi diringkaskan dengan meletakkan imbuhan awalan ter. Kita tak gunalah perkataan tidak sengaja tu. Tapi kita gantikan dia dengan imbuhan awalan ter. Fungsi atau maksud yang kedua adalah keupayaan. Contoh ayat, Cikgu Badariah tidak terbaca tulisan yang buruk itu. Yang kedua, Yazid tidak terbawa beg yang berat itu. Fungsi atau maksud yang ketiga ialah keadaan. Makanan sudah terhidang di atas meja. Menunjukkan keadaan semasa dekat atas meja tu makanan dah siap terhidang. Dah siap hidang dah. Okey? Yang keempat, berulang-ulang. Mereka tertanya-tanya akan keputusan peperiksaan itu. Atau budak itu terlompat-lompat kerana kegembiraan. Okay, dekat sini kalau kita tengok dekat ayat ni, maksudnya menunjukkan, kita tengok ayat yang kedua lah. Contoh ayat yang kedua, budak itu terlompat-lompat kerana kegembiraan. Maksudnya dia bukan lompat sekali je. Tapi dia lompat 2, 3, 4, 5, 6 kali lah. Berulang-ulang. Dan yang akhir sekali, paling Ramlan murid yang terpandai di kelasnya. Okey. Nak menunjukkan bahawa dalam kelas tu Ramlan yang paling pandai. Tapi kita tak boleh letakkan perkataan paling pandai. Kita boleh juga gantikan dengan perkataan kata dasar tadi pandai. Kita gabungkan dia, kita cantumkan dia dengan imbuhan awalan ter. Ter menjadi terpandai. Menunjukkan bahawa Ramlan murid yang terpandai di dalam kelas. Begitu juga dengan ayat yang kedua. Gunung yang tertinggi di Malaysia ialah Gunung Kinabalu. Menunjukkan
Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia. InsyaAllah kita belajar 3 dulu imbuhan awalan, iaitu ber, men dan juga ter. Lagi 4 imbuhan awalan kita akan sambung minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.